Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya maka dapatlah saya untuk bersama-sama dengan hadirin dan hadirat dalam seminar kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para penganjur National Conference on the Humanities and Social Sciences 2021 atau NACOS yang ke-6 kerana telah mengundang saya untuk mengisi slot ucap pertama pada kali ini. InsyaAllah saya akan bercakap tentang toleransi agama di bawah tajuk Toleransi Agama, Makna dan Realiti di Malaysia. Isu toleransi agama banyak dibincangkan oleh para ilmuwan tidak kira di mana berada. Toleransi agama bukanlah satu perkara baharu, namun dari masa ke semasa kepentingannya sangat terasa dalam kehidupan beragama masyarakat dunia yang semakin kompleks. Perbincangan tentang juga perlu dibuat secara berhikmah agar tidak menyinggung sensitiviti penganut-penganut agama. Hal ini kerana hubungan antara agama memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Baiklah, mari kita menelusuri dahulu makna toleransi. Secara literalnya, toleran atau toleransi ialah sikap sabar dan bertolak ansur atau lebih kurang. Sikap dapat menerima atau menghormati pendapat, fikiran dan kepercayaan orang lain. Asal perkataan toleransi atau tolerance bermakna angkat, ubah atau alih, iaitu sikap memberi ruang dan toleransi. Adjektifnya ialah tolerance bermaksud sabar, tolerabilis pula bermaksud boleh diangkat atau ditanggung. Kata kerjanya pula toleranta bermaksud bersabar. Toleratio pula ialah nama yang bermaksud keupayaan untuk bersabar. Tolerantia pula berasal dari kata perbuatan tolere yang bermaksud angkat atau tahan. Dengan perkataan yang mudah, tolere membawa makna untuk mengangkat atau menyokong. Toleransi ditunjukkan melalui sikap, pandangan, tingkah laku dan kepercayaan. Selain itu, toleransi juga disebut sebagai satu polisi atau sikap terhadap sesuatu yang tidak diterima tetapi tidak pula ditolak secara aktif. Dalam kehidupan seharian, toleransi boleh aplikasikan dengan pelbagai cara, antaranya dengan menghargai dan meraihkan perbezaan. Tiada prejudis terhadap seseorang yang tidak bersetuju atau prejudis terhadap sesuatu perkara. Sejarah dan konsep toleransi mulai berkembang dengan adanya usaha untuk menangani kesan yang berbahaya apabila berlakunya konflik agama. Kehadiran umat Islam dengan jumlah yang besar di negara-negara Eropah Barat telah membawa idea toleransi sebagai satu mekanisme untuk berurusan dengan isu kepelbagaian agama. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan perkataan yang mudah, toleransi agama boleh difahami sebagai satu kesediaan sikap atau tingkah laku yang membenarkan dan menerima perbezaan agama untuk diamalkan dalam sebuah masyarakat majmuk tanpa prejudis dan diskriminasi. Perlu dinyatakan di sini bahawa menerima kepelbagaian agama tidak menjadikan seorang itu mempercayai atau menjadi penganut sesuatu agama. Begitu juga halnya jika seseorang itu mengiktiraf semua agama, ia juga tidak membawa maksud bahawa seseorang itu mengiktiraf semua agama pada kedudukan yang sama dari segi kebenarannya. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita melihat
toleransi antara agama di Malaysia. Dalam konteks negara kita, perbezaan kepercayaan sememangnya dibenarkan berdasarkan Perlembagaan Negara Perkara 3/1 yang berbunyi, agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Isu toleransi antara masyarakat pelbagai agama di Malaysia, secara umumnya kita dapat lihat bahawa keharmonian hidup masyarakat berbilang agama, etnik dan budaya di Malaysia sebenarnya masih terpelihara. Masyarakat negara ini hidup bertoleransi dalam kehidupan beragama dan isu perbezaan agama tidak pernah menimbulkan konflik yang serius. Namun demikian, agama tetap menjadi faktor yang sedikit sebanyak boleh merenggangkan hubungan antara masyarakat pelbagai etnik dan agama. Selain itu, ia juga merupakan satu aspek kehidupan masyarakat di negara ini yang sangat sensitif. Oleh itu, agama-agama ataupun isu-isu agama perlu ditangani dengan berhati-hati untuk mengelakkan konflik dalam masyarakat. Sepanjang sejarah, hubungan antara masyarakat pelbagai agama di negara ini menyaksikan pelbagai peristiwa suka duka bersilih ganti. Dari satu segi, hal ini memberikan gambaran tentang turun naiknya amalan toleransi agama antara masyarakat pelbagai. Keadaan ini menjadikan isu toleransi antara penganut agama menarik untuk dikaji. Dewasa ini, isu yang lebih menonjol ialah melibatkan masyarakat Islam dan Kristian. Walaupun jumlah masyarakat Kristian hanya sekitar 9.2% daripada jumlah keseluruhan populasi di Malaysia, tetapi isu-isu yang timbul melibatkan agama Kristian sangat menarik untuk dibincangkan. Hadirin hadirat sekalian, perkara besar yang beri kesan dalam isu toleransi agama antara masyarakat Islam dan Kristian di Malaysia ialah apabila masyarakat Islam dilihat cuba menjadikan penggunaan kalimah Allah sebagai hak eksklusif mereka. Sedangkan hal ini tidak menjadi isu di tempat-tempat lain seperti di Timur Tengah atau di negara jiran seperti Indonesia. Sebaik sahaja keputusan Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa penerbitan Gereja Katolik Herald the Catholic Weekly dilarang menggunakan kalimah Allah, berbagai reaksi dapat dilihat dari pelbagai pihak, sama ada mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Isu ini turut mendapat perhatian meluas masyarakat antarabangsa. Isu ini telah menerima ataupun telah memberi kesan mendalam terhadap hubungan Islam Kristian di Malaysia dan sedikit sebanyak tempiasnya turut dirasai masyarakat antarabangsa. Frank Lero, pemerhati khas PBB berkaitan hak asasi manusia di Malaysia, turut membuat kenyataan terbuka di mana Malaysia disarankan agar menarik balik pengharaman penggunaan kalimah Allah oleh Herald. Beliau secara khusus menyebutkan Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia agar mengambil langkah wajar dengan kadar segera untuk membetulkan keadaan sebagai menghormati hak beragama masyarakat bukan Islam yang minoriti. Menurut Prof. Tariq Ramadan, kekeruhan hubungan yang disebabkan oleh pertikaian penggunaan kalimah Allah tidak sepatutnya berlaku dan hanya orang Islam yang mengalami inferiority complex sahaja yang cuba untuk memonopoli kalimah Allah. Sepatutnya yang dimonopoli ialah untuk melakukan kebaikan dan bukannya kalimah Allah. Beliau secara jelas menyebutkan bahawa
masyarakat bukan Islam di Malaysia seperti Hindu, Buddha, Kristian dan etis sering merasa dipinggirkan dan hal ini tidak sepatutnya berlaku. Hadirin dan hadirat sekalian, tarikh 14 Oktober 2013 menjadi titik penting kepada landscape hubungan antara masyarakat Islam dan Kristian di negara ini. Keputusan Mahkamah Rayuan untuk tidak membenarkan The Herald menggunakan kalimah Allah dalam penerbitannya telah memberi sokongan moral kepada umat Islam di Malaysia. 4 bulan selepas itu, iaitu pada 2 Januari 2014, timbul pula satu isu baru, iaitu rampasan kitab Bible berbahasa Melayu oleh Majlis Agama Islam Selangor pada 2 Januari 2014. Setelah itu timbul pula isu larangan menaikkan lambang salib di sebuah gereja di Kampung Medan oleh sebahagian masyarakat Islam di sana. Isu penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat Kristian tidak berhenti begitu sahaja. Pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi di sini hari ini memutuskan penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkara lain dalam penerbitan agama untuk mendidik dan dalam komuniti mereka. Selain kalimah Allah, penggunaan perkataan solat, Kaabah dan Baitullah juga dibenarkan kepada orang Kristian. Hakim Datuk Norbi Arifin membenarkan 3 peristiharan deklarasi oleh seorang wanita keturunan Melanau dari Sarawak, Jill Island Lawrence Bill. Norbi dalam penghakimannya membenarkan deklarasi dalam mengamalkan kebebasan beragama yang terlindung mengikut perkara 3, 8, 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, bahawa pemohon dijamin hak kesamarataan di sisi undang-undang dan dilindungi dari diskriminasi. Alasan-alasan keagamaan dalam pentadbiran undang-undang. Hadirin hadirat sekalian, lazimnya masyarakat Malaysia lebih cenderung untuk melihat isu seperti ini dari sudut menang kalah ataupun inferior dan superior. Pihak yang menang dianggap superior dan pihak yang kalah sebagai inferior. Walhal ia sebenarnya membicarakan soal hak sesebuah masyarakat untuk mengamalkan ajaran agamanya berlandaskan perlembagaan negara. Situasi menang kalah menurut kacamata masyarakat negara ini dapat dilihat daripada komen-komen yang diberikan oleh mereka. Keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan penganut agama Kristian menggunakan perkataan Allah telah menimbulkan perasaan tidak puas hati kepada sebahagian masyarakat Islam di negara ini. Pada mereka, ini adalah suatu bentuk kekalahan bagi pihak umat Islam. Bagi mereka, keputusan tersebut tidak akan memberi ruang kepada agama Kristian untuk menarik penganut agama lain kepada agama Kristian. Terdapat juga pemimpinan NGO Islam yang mengulas isu ini dengan membuat interpretasi sendiri yang menyimpang dari isu yang sebenar. Selain itu, terdapat juga ahli akademik yang mengkritik Menteri Agama yang dianggap bersikap lembut dan kurang tegas dalam mempertahankan hak umat Islam. Hadirin dan hadirat sekalian, sentimen umat Islam terhadap isu ini agak tinggi sehingga ada ahli agama yang khawatir isu ini boleh membawa kepada persengketaan antara penganut agama. Kebimbangan umat Islam sebenarnya adalah tertumpu kepada soal penyebaran agama Kristian kepada umat Islam. Hal ini jelas dinyatakan oleh Timbalan Menteri Agama
Datuk Ahmad Marzuq Syari. Beliau menyatakan bahawa kerajaan akan mengambil langkah-langkah wajar bagi memastikan agama selain Islam menghadkan propaganda ajaran agama mereka kepada umat Islam. Isu ini bagaimanapun masih belum selesai apabila kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan penggunaan kalimah Allah dan 3 perkataan lain dalam penerbitan penganut agama Kristian bagi tujuan pendidikan pada 15 Mac 2021 yang lalu. Hadirin hadirat sekalian, peristiwa berikut adalah contoh realiti yang berlaku membabitkan isu toleransi agama di negara ini. Persaingan antara penganut agama sememangnya berlaku sejak sekian lama. Para ilmuwan ada kalanya tidak berpeluang untuk memberikan pandangannya kerana isu seperti ini lebih didominasi oleh ahli politik dan pihak berkuasa agama. Kesediaan ahli akademik untuk menyatakan pendapatnya juga menjadi satu persoalan memandangkan isu ini diselimuti sentimen keagamaan yang tinggi. Hadirin hadirat sekalian, mari kita melihat soal toleransi dalam agama pula. Toleransi dalam agama adalah sikap berlapang dada dalam masyarakat yang menganuti sesuatu agama. Misalnya toleransi dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri dalam hal tertentu seperti semasa mereka berbeza pendapat. Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, ada menyentuh dengan panjang lebar tentang perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan umat Islam dalam tulisan yang bertajuk Al-Islam wal-Aqd. Dalam soal fiqh misalnya, beliau menyebutkan bahawa antara punca perselisihan atau perbezaan yang berlaku ialah kerana perbezaan dari segi sumbernya seperti hadis-hadis yang menjadi sandaran dalam mengeluarkan hukum. Sesetengah pendapat mereka adalah berdasarkan kepada hadis yang tertentu yang tidak digunakan oleh sesetengah pihak yang lain. Hal sedemikian tidak dapat dielakkan kerana sesetengah sahabat mewarisi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Selain itu, kita juga harus faham bahawa Rasulullah SAW tidak semestinya melakukan suatu amalan dalam bentuk yang sama pada setiap masa. Sebaliknya, baginda melakukan sesuatu amalan pada masa tertentu sedangkan pada masa yang lain baginda tidak melakukannya. Bagi Abdul Halim Mahmud, perbezaan yang berlaku bukan suatu masalah dan bukan juga alasan untuk berpecah belah. Perbezaan akan sentiasa wujud dan yang penting ialah bagaimana menanganinya secara berhikmah. Ini merupakan satu contoh yang menunjukkan kebijaksanaan dan hikmah seorang ulama Islam dalam mengendalikan perbezaan pendapat sesama Islam. Dari sudut yang lain, perbezaan pendapat menggambarkan betapa luasnya ilmu umat Islam dan sekaligus telah membuka ruang yang lebih besar kepada umat Islam untuk memilih pandangan yang sesuai untuk diamalkan dalam masyarakatnya. Di sinilah ujian sebenar kepada umat Islam, iaitu untuk berlapang dada terhadap saudara seagama. Hadirin hadirat sekalian, mari kita melihat pula toleransi dalam agama di negara ini. Dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, berlapang dada terhadap saudara seagama dalam menangani perbezaan tidak semudah yang disangka. Hal ini kerana wujud sifat ataupun sikap permusuhan dalam diri mereka.
Sikap permusuhan ini mampu menghilangkan keupayaan untuk berfikir dan bertindak secara waras dan wajar. Toleransi tidak mungkin berlaku ketika sesebuah masyarakat itu diselubungi kejahilan. Ini kerana manusia sering memusuhi sesuatu perkara yang dia tidak tahu. Menurut Abdul Hamid Osman, ilmu yang separuh-separuh tentang Islam boleh membawa kepada perselisihan dan pergeseran dalam kalangan masyarakat. Tidak dinafikan bahawa sebenarnya sebahagian masyarakat Islam di Malaysia kurang memahami falsafah yang terkandung dalam agama Islam itu sendiri. Hal ini kerana mereka lebih menumpukan tentang aspek ritual. Justru mereka seringkali bertelagah apabila berhadapan dengan masalah perbezaan pandangan. Wahal sepatutnya isu berbeza pandangan dalam masyarakat perlu ditangani secara bijaksana dan berhikmah. Secara umumnya, masyarakat Islam di negara kita masih belum bersedia untuk melihat perbezaan pandangan dalam kalangan mereka secara positif. Sebahagiannya menganggap bahawa perbezaan pendapat itu adalah satu tabu atau pantang yang mesti dijauhi. Perbezaan pandangan sering dilihat dari sudut yang sempit, di mana mereka beranggapan bahawa selain daripada apa yang mereka pegang adalah salah, sesat dan perlu ditolak. Sesetengahnya pula berpendapat bahawa berbeza bererti berpecah belah atau tidak bersatu. Justru perbezaan pandangan tidak boleh dibenarkan atas apa juga alasan. Namun demikian, sebenarnya apakah benar bahawa dengan berpegang kepada satu aliran agama, maka masyarakat kita benar-benar bersatu sebagaimana yang kita harapkan? Jika dibuat perbandingan dengan masyarakat Kristian di negara kita yang berpegang kepada aliran yang berbagai, adakah masyarakat Islam dilihat lebih bersatu berbanding dengan mereka? Sekiranya jawapannya tidak, maka kita mungkin perlu mengkaji semula pandangan yang kita pegang selama ini. Tetapi sekiranya jawapannya ya, maka bolehlah kita menarik nafas lega kerana kita sekarang berada pada landasan yang betul dalam membina kesatuan ummah. Sungguh pun begitu, kita masih belum boleh untuk terlalu gembira kerana ada satu lagi persoalan yang perlu kita selesaikan. Dalam era globalisasi dan dasar langit terbuka, bolehkah kita memberi jaminan bahawa semua masyarakat di negara ini hanya berpegang kepada satu aliran saja? Sudah pasti jawapannya tidak. Justru kita perlu menggunakan hikmah untuk berdialog dengan mereka, bertujuan untuk membina jambatan persahabatan dengan mereka, dan inilah pilihan yang terbaik untuk kita. Sebagaimana yang kita sedia maklum, manusia adalah makhluk Tuhan yang sangat dinamik. Mereka mempunyai cara berfikir yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kita perlu mengakui bahawa sejak zaman dahulu lagi, perbezaan dalam kepercayaan itu memang sentiasa wujud dan tidak mungkin dapat disekat. Menurut Yusuf Qaradawi, yang dipetik daripada Muhammad Kamil Abdul Majid, adalah tidak wajar untuk kita memaksakan apa yang kita yakin dan percaya ke atas orang lain. Keadaan ini sebenarnya menjurus kepada sikap fanatik dan taksub yang membawa kesan yang sangat negatif dalam masyarakat. Sikap taksub dan fanatik kepada pendapat sendiri mahupun guru dan kumpulan masing-masing adalah salah satu daripada gejala melampau-lampau. Ia menggambarkan kebekuan fahaman seseorang yang tidak boleh melihat maslahah umum. Ia juga menggambarkan seseorang yang tidak berkemampuan membuka perbincangan untuk membandingkan pendapatnya dengan pendapat pihak-pihak lain bagi mengambil pendapat yang lebih kuat dalil dan alasannya.
Sikap fanatik dan taksub adalah sikap tertutup terhadap pandangan lain yang berbeza dan berusaha meniadakannya. Sikap begini adalah pembawaan yang memandang hanya diri dan kumpulan sendiri sahaja yang betul, manakala pihak lain adalah salah, malah secara berani menuduh pihak yang berlainan pendapat sebagai jahil dan bodoh. Sikap seperti ini adalah menjadi hijab kepada diri mereka untuk menerima kepelbagaian. Hal ini bertentangan dengan falsafah toleransi dalam Islam dan perlu diperbetulkan. Umat Islam perlu kembali kepada hikmah dan wisdom agama bagi melepaskan diri mereka dari sifat fanatik dan taksub. Inilah aset penting yang menjadi panduan dalam kehidupan ataupun guiding principle yang membangun sifat kasih sayang, kesejahteraan, keadilan dan keamanan untuk semua manusia dan makhluk di atas muka bumi ini. Perlu ditekankan di sini bahawa agama Islam tanpa hikmah akan melahirkan umat yang kering kasih sayang, tidak toleran dan memusuhi orang lain. Apabila hikmah tercabut dari agama, maka akal fikiran kurang mempunyai erti bagi penganutnya. Mereka bertindak atas kejahilan dan mengikut perasaan. Justru kurangnya ilmu tentang agama menyebabkannya lahirlah umat yang jahil, keliru dan engkar terhadap agama. Inilah punca sifat tidak bertoleransi dalam masyarakat. Hadirin dan hadirat sekalian, tidak ramai yang menyedari bahawa umat Islam di negara ini sebenarnya sedang berhadapan dengan masalah toleransi sesama mereka. Tulisan-tulisan akademik tentangnya juga agak terhad, sedangkan isu ini meninggalkan kesan mendalam yang boleh merenggangkan hubungan sesama masyarakat Islam. Seorang mufti juga boleh menerima kesan daripada isu toleransi ini. Misalnya, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, di mana beliau merupakan salah seorang yang dihalang daripada berceramah atau menyertai sebarang majlis keagamaan di Johor. Beliau disenaraikan sebagai individu mengelirukan oleh Majlis Agama Islam Johor pada 2015. Berdasarkan maklumat, tindakan tersebut dilakukan kerana beliau dikatakan telah memfitnah institusi mufti dan memperlekehkan ulama bermazhab Syafi'i. Hadirin dan hadirat sekalian, ini ialah salah satu contoh pergeseran sesama masyarakat Islam yang berlaku disebabkan perbezaan yang berlaku dalam hal berkaitan amalan dan hukum hakam dalam kehidupan beragama. Tidak dinafikan bahawa setiap negeri di Malaysia mempunyai majlis agama Islam masing-masing dan mereka mempunyai kuasa untuk membentuk peraturan dan undang-undang sendiri. Namun demikian, sekiranya toleransi intra-agama dapat diamalkan oleh kedua-dua belah pihak, maka pergeseran sebegini dapat dielakkan. Kita perlu sedar bahawa sikap menghormati antara satu sama lain dalam kehidupan beragama merupakan kunci kepada hubungan muhibah dan harmoni. Oleh sebab itu, janganlah kita beranggapan bahawa pihak yang tidak sealiran dengan kita sebagai salah atau terpesong dari ajaran agama yang sebenar. Kita perlu tanamkan dalam pemikiran bahawa tiada salahnya berbeza pandangan. Bahkan perbezaan itu menjadikan hazanah ilmu kita semakin bertambah. Mungkin sekarang kita melihat perbezaan sebagai suatu yang pelik, tetapi tidak mustahil pada suatu hari nanti kita sendiri yang berpegang kepada pandangan tersebut atas sebab-sebab tertentu. Hadirin dan hadirat sekalian, keterbukaan pemikiran dalam kalangan para ilmuwan sangatlah dituntut. Ia dapat membantu menyatukan umat yang pelbagai sifatnya. Perbezaan pandangan tidak memberi kesan. Perbezaan pandangan
tidak menjadikan kita berpecah. Sebaliknya, cara kita menguruskan perbezaan itulah yang lebih penting dan memberi kesan dalam hubungan sesama kita pada masa hadapan. Sudah sampai waktunya untuk kita mengakui realiti semasa yang menyaksikan kepelbagaian sebagai satu lumrah yang semula jadi sifatnya. Menentang kepelbagaian tidak akan menjadikan masyarakat lebih semakin baik, sama ada dari segi ilmu ataupun amalan agama. Kajian dilakukan oleh Mufti Wilayah Dr. Luqman Haji Abdullah pada 2007 menunjukkan bahawa majoriti masyarakat Malaysia sememangnya mengaku berpegang dengan mazhab Syafi'i. Namun begitu, dari segi amalan, mereka tidak mengikut dan mengamalkan pandangan mazhab Syafi'i secara sepenuhnya. Berlaku perpindahan dan pengambilan pandangan mazhab lain dalam sesetengah perkara seperti dalam isu taharah, wudu, solat, puasa dan zakat. Perpindahan dan percampuran mazhab tersebut dikesan berlaku secara meluas dalam sesetengah persoalan. Perpindahan mazhab berlaku dengan meluas di kalangan masyarakat, antaranya ialah kerana perkara-perkara yang mengandungi masyaqqah atau kesusahan dalam mengamalkannya. Dalam hal tersebut, masyarakat cenderung untuk memilih pendapat yang dirasakan mudah dan munasabah untuk dilakukan. Kajian tersebut juga mendapati berlaku peningkatan kecenderungan dalam memilih pandangan mazhab selain Syafi'i dalam persoalan-persoalan yang kurang biasa dipelajari secara meluas dan tidak biasa dihadapi oleh masyarakat. Sebagai penutup, hadirin hadirat sekalian, marilah kita menginsafi bahawa perbincangan tentang toleransi agama, sama ada yang bersifat interreligious atau intrareligious, adalah suatu yang sangat penting. Perbahasan yang dikupas bukan sekadar bersifat academic exercise yang bersifat ilmu semata-mata. Sebaliknya, isu ini perlu dilihat dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab kerana kepentingannya dalam memelihara kesejahteraan dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat pelbagai di negara ini. Walaupun perbezaan dalam aspek agama dan kepercayaan belum pernah mencetuskan persengketaan yang serius dalam masyarakat, namun isu-isu yang timbul sejak kebelakangan ini menunjukkan bahawa kita memerlukan lebih banyak diskusi dan dialog yang merentasi agama dan kepercayaan. Perkara ini penting bagi meningkatkan tahap kefahaman masyarakat tentang agama yang dianuti oleh orang lain. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan tahap toleransi agama dalam kalangan masyarakat. Cita-cita untuk membentuk masyarakat Malaysia yang toleran memerlukan komitmen yang tinggi dari semua lapisan masyarakat. Pastinya, para agamawanlah yang diharapkan untuk membuka jalan dan memimpin langkah menuju toleransi. Sekian, terima kasih.